recording. There we go. Okay. Baik. So sesi hari ini sebenarnya bukannya sesi pembelajaran secara official like that, not like that lah. Dia lebih kepada taklimat untuk exam. Because kamu menjawab first time kamu menjawab exam dari rumah. So kita akan bagi taklimat dan guide, and then untuk peperiksaan nanti kamu akan buat di rumah lah kan. Okay. Okay, before we begin, Captain nak tanya kamu, nak minta pendapat, tolong bagi tahu di chat. Kamu nak buat depan Captain depan webcam ni ke, ataupun kamu nak buat, maksudnya Captain tak perlu nak tengok kamu buat sebab Captain, Captain pakai mic ke cakap? pakai mic, kenapa? Oh, saya dengar kejap-kejap. Kalau Captain kuat, tiba-tiba kejap-kejap slow. Oh ya, yeah. Sebab Captain pakai condenser mic ni. Sekarang dengar? Dengar? Okay. Alright. Jadi tolong bagi tahu di chat, kamu nak buat exam tu depan Captain ke, ataupun kamu nak buat tak payah Google Meet, kamu buat sendiri je. Sebab dia tak ada masalah pun. Depan Captain. Okay, dia nak buat depan Captain. Okay. Okay, baik. Sebab ada yang cakap dengan Captain, dia kata ada yang message Captain lah personally, dia cakap dia tak dapat nak join Google Meet, dia tak dapat nak buat depan Captain sebab dia nak kongsi dia punya alat dia dengan orang lain kan, dengan adik-beradik dia ke apa ke. Jadi Captain kata tak ada masalah, yang penting kamu buat lah. Okay, it's not a big deal. Okay, jadi apa yang Captain akan buat, Captain akan bagi taklimat sekejap hari ni pasal exam. Lepas tu Captain akan duduk dengan kamu buat pemahaman. Bukan buat sama-sama, Captain akan tengok aja, kamu akan buat pemahaman. Lepas tu untuk penulisan, Captain takkan duduk dengan kamu sebab dia karangan kan. Kamu buat sendiri di rumah. Okay, alright. Untuk pemahaman, Captain akan duduk dengan kamu. Untuk kalau ada masalah je lah, Captain akan tengok. Tapi sebelum kamu buat penulisan tu, Captain akan tanya dulu kamu ada masalah ke apa. Kita akan tengok kertas dulu. Lepas tu Captain akan lepaskan kamu buat sendiri. Okay, alright. Okay, baik. Now untuk taklimat ni, kita mulakan taklimat sekejap je taklimat ni. Okay, kita akan tengok kepada contoh kertas soalan UPSR tahun lepas. Format dia sama. I'm going to stop presenting right now. I'm going to present a different window. Okay, yang ni sebenarnya dia lebih kepada apa, what do you call it, taklimat je lah kan. Captain nak bagi tahu kamu dia punya format supaya kamu takkan tersilap buat, don't make any careless mistakes lah. Itu saja. Okay, baik. Okay, so let's look at the format. Boleh nampak semua nampak ni kan? Section A 20 markah, nampak kan? Nampak tak? Ada yang reply kat chat. Nampak. Okay, bagus. Okay, very good. Nampak. Okay, baik. So now Section A dia ada 20 markah. 20 markah ni soalan objektif. Jadi apa yang kamu akan buat, kamu akan tandakan jawapan kamu di kertas soalan, dan kamu akan hitamkan juga di kertas OMR. Jadi pastikan kertas OMR kamu ditulis nama, kertas soalan kamu pun ditulis nama. Pastikan tulis nama tau. Jangan hantar kertas nanti kadang apa tak ada nama pula, masalah. Tak tahu siapa punya kertas. Okay, so dia akan bagi soalan. So question 1 sampai question 5 ni, okay, ini adalah soalan grammar. Faham? Walaupun soalan dia nama je soalan grammar, tapi dia tak susah, dia mudah. Dia sangat mudah. 1 hingga 5 soalan grammar. Tolong jangan buat salah. Okay, tengok betul-betul. Alright, tengok betul-betul dan buat. Okay, lepas tu kita akan ada soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni dia akan bagi proverb. Okay, proverb, ataupun dia akan bagi sinonim, ataupun dia akan bagi antonim. Sinonim sama erti, antonim lain erti lah. Okay, tengok soalan tu betul-betul, tengok apa yang dia nak. Okay, jangan cuai. Faham? Dia nampak macam susah, tapi sebenarnya dia mudah aja. Dia tak susah pun. Benda tu dia agak straightforward. Okay, alright. Okay, soalan nombor 7 hingga soalan nombor 9, dia soalan yang berpandukan kepada petikan based on the text lah. Alright. So when it's based on the text, dua benda kamu kena buat. Yang pertama ialah you have to look at the whole text, tengok kepada keseluruhan teks. Okay,
Kamu kena kenal pasti teks ni, tenses dia apa, present tense ke, past tense ke, future tense ke. Okay. And then bila kamu isi jawapan tu, kamu kena tengok dia punya ayat juga. Faham? Kadang-kadang the whole text tu di dalam present tense, tapi satu ayat tu dalam past tense. Ataupun keseluruhan teks tu dalam past tense, satu ayat tu dalam present tense. So you kena tengok betul-betul. Alright? Dia akan tanya 3 jenis soalan A, B, C, 7, 8, 9 ni. So biasanya sama ada tenses ataupun dia akan tanya vocab. Vocab ni maksudnya dia akan tanya perkataan yang kamu faham maksud dia apa. Macam kalau kat sini kamu tengok nombor 7 ni, yang ni tenses. Okay. Nombor 8 ni pun tenses. Nombor 9 ni vocab. Nampak? Okay. Alright. It shouldn't be a big problem lah. Okay. Okay, number 10. Wait lah, ada orang nak masuk ke? Okay, tak ada. Okay, baik. Number 10. Soalan number 10, kebiasaannya sinonim. Yang ni yang sinonim ataupun antony, sama maksud. Okay, sama maksud ataupun berlawanan maksud. Senang soalan ni senang. Kamu tengok mana yang lain daripada lain je. Faham? Tapi perhatikan betul-betul perkataan tu. Jangan kamu tengok perkataan tu sahaja. Okay, bagi yang baru masuk, ini sampel soalan tahun lepas. Ini bukan paper exam kamu. Okay, ini taklimat lah. Bagi yang baru masuk ni, kat tu tengah bagi taklimat exam sebenarnya. Okay, so bila kamu jawab soalan nombor 10, kamu tengok kertas tu, kamu tengok perkataan tu sahaja. Maksud perkataan tu, ya memang betul, tapi kadang-kadang maksud perkataan tu akan berubah mengikut kepada keseluruhan ayat. Faham? Okay, macam when we say cool. Cool ni maksud dia apa? Sejuk. Tapi bila kamu letak he's cool, dah lain dah maksud dia, bukannya dia sejuk. Nampak? Okay? So you have to look at the word and tengok kepada konteks ayat tersebut. Fahamkan apakah maksud perkataan ini based on the sentence, based on the context of the ayat. And then baru kamu pilih perkataan yang sama maksud dengan dia ataupun berlainan maksud dengan dia. Okay? Alright. Number 11, spelling lah. Ini tak ada masalah. Okay, pastikan kamu tak buat salah untuk spelling. Number 12 until number 15. Okay, kamu kena pastikan kamu tengok gambar betul-betul juga dan baca petikan betul-betul. Macam petikan tadi nombor 7, 8, 9 tu sama juga. You have to look at the tenses. You have to look at the tenses of the whole text. Seluruh teks punya tenses. Masa dia berlaku bila, orang dia yang buat siapa dalam ayat tu. Okay. Dan juga setiap ayat tu mungkin tenses dia berbeza. Alright, so you have to look at that. And some of the question, dia memerlukan maklumat bukan sahaja daripada petikan, tetapi maklumat daripada gambar juga. Kebiasaannya what you have to do is you read the whole text first. Faham? Jangan baca jawab sambil baca jawab. Jangan macam tu. Cuba baca keseluruhan teks dulu. Sebab kadang-kadang apa yang kita takut, bila kamu menjawab, kamu baca jawab, kadang-kadang ada maklumat yang datang selepas ayat tu yang memberi clue kepada jawapan tadi. So kita tak naklah kamu tersilap. Faham? So try to read the whole text first. Look at the whole picture. Okay, kalau ada maklumat yang macam apa ni tak jelas, macam mana nak tahu, tengok gambar. Kadang-kadang ada gambar. Okay, alright. So this number 12 until number 15. Yes. Nombor saya lain. Ya. Memang yang ni bukan kertas exam tu. Yang tu kertas exam tahun lepas. Kapten tengah bagi taklimat je sekarang ni. Faham? Kamu dapat paper yang tahun ni, Kapten tak tengok lagi paper kamu. Faham? Jadi Kapten bagi yang Kapten tunjuk tu kertas tahun lepas. Bagi yang baru masuk, okay, sekarang ni Kapten tengah bagi taklimat peperiksaan. Faham? Yang kertas yang Kapten tunjuk ni bukan kertas yang kamu ada. Kertas yang kamu ada, kan Kapten cakap hari tu, kertas tahun 5 dibuat oleh PPD, kertas tahun 6 dibuat oleh JPN. Kapten tak tengok pun kertas kamu. Kapten tak tahu soalan apa yang keluar. Okay, so I do not know. Bila kamu dah siap buat, kertas tu dihantar sampai ke Kapten, barulah Kapten boleh tahu apakah soalan dia. Okay, sebab dia tak sampai Kapten, dia sampai dalam kertas, dalam plastik bag, dibuka terus dia masukkan dalam plastik bag untuk bagi kat kamu. Jadi Kapten tak tengok. Skema pun Kapten tak dapat lagi, skema jawapan. Okay, alright. So ini taklimat je. Okay,
Okay, baik. So, for next one, question 16 sampai 18. Text, read properly. 16 sampai 18, okay, kebiasaannya apa yang dia nak? Dia nak maklumat daripada petikan. Untuk soalan 16 sampai 18, bila kamu menjawab, please read the whole answer. Jangan baca A. Oh, A lah ni. Tanda A. Bukan macam tu. Baca A, baca B, baca C, baca D. Baca semua. Sebab kadang-kadang dia punya jawapan dia bukan mana yang betul. Jawapan dia mana yang tepat. Kadang-kadang semua betul, tapi dia nak yang paling tepat. Nampak? Okay, kadang-kadang yang ni bunyi macam betul ke? Yang ni bunyi macam betul ke? Yang ni bunyi macam betul ke? So you have to choose mana yang paling tepat, ataupun mana yang lain daripada yang lain. And kamu kena ingat untuk soalan 16, 17, 18, 19 dan juga 20, diorang suka main pusing-pusing. Faham? Kadang-kadang dia takkan tanya which one is incorrect. Mana satu yang salah kan? Dia takkan tanya macam tu. Dia tanya mana satu yang tak betul. Which one is not correct. Not tu dia biasakan, correct tu dihitamkan. Kau pun cari mana yang correct. Kan silap. Nampak? Padahal soalan dia kata which one is not correct. So you have to read properly and read dia punya jawapan properly. Okay? Alright, next part we have soalan 19 hingga 20. Kebiasaannya dia akan bagi macam poster macam ni ataupun another short text or whatsoever. Sama juga, okay, dia nak maklumat daripada tu. Ataupun kadang-kadang soalan 19 hingga 20 dia gabung dengan soalan 16 sampai 18 ni. Dia bergabung pakai teks yang sama. Tak kisahlah. Tapi 16 sampai 20 ni memang soalan dia pasal maklumat daripada petikan teks ke poster ke. And dia akan pusing-pusing untuk buat kamu tercuai. So please be careful. So 20 soalan objektif ni jangan buat salah kalau boleh. Faham? Sebab ini soalan objektif kan. So sepatutnya mudah. Okay, kamu kena ingat objective question English is very easy for you to score. So bila very easy, kat situlah kamu kena score dengan tinggi. Faham? Okay, bukan saja untuk tahun 5, tahun 6 skor rendah je tau. Mana-mana pergi bersama kak. Bila any level you pergi, bila you sampai soalan objektif, the objective question tu yang kita kena score. Okay, alright, because it's very easy. So bila kamu menjawab soalan objektif, please be careful. Okay, alright. Let's look at the next part, bahagian B. Okay, for bahagian B, untuk dialog, Captain nak ingatkan kamu again and again and again. Tolong jangan ada yang tersilap urutan. Apa maksud Captain urutan? Tengok contoh ni. Dia bagi gambar kat sini, dia bagi dua dialog. Dialog pertama, Ali come and help me. Dialog kedua, yang ni. Kenapa yang ni dialog kedua? Kenapa yang ni dialog pertama? Siapa boleh bagi tahu? Anybody can tell me? Sebab ibu dia tu Sebab dia tanya. ibu dia tanya. Ibu dia macam menyuruh ayat perintah. Macam mana kamu tahu ibu dia yang cakap dahulu, bukan dia cakap dahulu? Saya tak ada tanda soal. Tanda soal. Boleh je dia datang, "Hey mom, what are you doing?" Lepas tu mak dia kata, "Ali, come and help me." Boleh je macam tu. Macam mana kamu tahu yang ini yang dahulu? Tengok ni. Nampak ni? Nampak ada Sebab dia ada kat atas. Sebab yang ini dekat atas. Faham? So dia ada kat atas, yang ni ada kat bawah. Yang ni ada kat atas, yang ni ada kat bawah. Yang ni ada kat atas, yang ni ada kat bawah. Jadi yang di atas tu, yang itu yang dahulu, yang tu yang first. Yang ni kemudian. Okay, so you have to answer mengikut urutan macam tu, faham? So kalau kat sini contoh soalan ni, Ali come and help me. So jawapan dia, "Okay mother, what do you want me to help?" Boleh lah, betul. Kalau kamu tulis kat sini, "Hey mom, what are you doing?" And then kamu cakap, betul lah apa? Dia datang daripada rumah, dia kata, "Hey mom, what are you doing?" Mak dia kata, "Ali, come and help me." Tak salah. Memanglah tak salah. Tapi sebab kamu tak mengikut urutan dia, kamu akan dikira salah. Kosong Faham? Sebab salah urutan aja. Walaupun kalau ikutkan logik kan. Tapi sebab salah urutan dikira kosong. So please pastikan kamu tak buat salah tu. Because masa peperiksaan yang hari tu ramai yang buat macam tu. Faham? Tapi Captain bagi je markah. Kesian nak buat macam mana. Okay, so sekarang ni I cannot give any chances anymore. Okay, and then for the year 5, next year kamu nak UPSR. So bila kamu UPSR tahun depan, bukan Captain yang menanda. So lagi masalah. So tolong pastikan kamu ikut urutan tu, jangan tersilap. Faham? Okay, sebab kalau macam ni nampak jelas kan, Ali come and help me, dia menjawab, nampak jelas sangat. Tapi ada soalan yang memang tak jelas. Faham?
Dia cakap dulu boleh, dia ni cakap dulu boleh. So tengok kepada dia punya dialog bubble ni, mana yang di atas, mana yang di bawah. Kadang-kadang sikit je beza dia atas bawah tu, tapi ada. Okay? Alright. Jawab minimum 3 perkataan. Thank you tak nak. Thank you mother. Boleh. Thank you Ali. Boleh. Thank you very much. Boleh. 4 perkataan. Thank you tak nak. Okay tak nak. Tak nak okay. Faham? Alright. And bila menjawab, tak payah kau jawab panjang-panjang sangat macam buat karangan. Jawab yang mudah, 3 perkataan dan lebih, tak payah panjang sangat, pastikan dia betul. Okay? Guna perkataan yang kamu tahu. Alright? Okay? Jangan buat spelling mistake. Huruf besar, huruf kecil jaga. Koma jaga. Titik noktah pun tolong jaga. Okay? Ada pemeriksa yang dia tolak markah sebab titik noktah budak tak letak. So tolong. Alright? Please be careful about that. Okay. Done about dialogue. Okay, baik. Seterusnya we have here question 22. Dia bagi petikan. Alright, baca petikan tu betul-betul. Lepas tu kat sini ni, okay, soalan yang macam ni, soalan yang tik-tik ni kan, ataupun true or false, dia mudah kan? So tak nak salah juga. Faham? Tak nak salah juga. Cuma kadang-kadang dia bagi soalan tanda. Betul. Kadang-kadang dia bagi soalan tulis true or false. Kadang-kadang dia bagi soalan tulis right, correct or incorrect. Kadang-kadang dia bagi soalan disuruh tulis right, yes or no. Tolong tengok betul-betul apa yang dia nak. Dia nak suruh tick ke, dia nak suruh true or false ke, dia nak suruh yes or no ke, correct, incorrect ke. Kadang-kadang kamu tengok kotak macam ni, okey tanda, padahal soalan kata right, true or false. Memang salah. Nampak? Kan dah jadi problem. Padahal soalan mudah, jawapan pun kamu tahu, markah free, tapi kau pergi tersilap sebab gelojok, rugilah markah. Okay? So benda macam tu kita tak nak. Kita tahu benda ni mudah, kita akan jaga-jaga kat situ. Okay? Alright, baik. Now, untuk soalan subjektif di bawah ni, okay, kamu kena faham macam ni. Biasanya dia akan bagi 2 soalan mudah. Untuk setiap soalan ni 2 soalan mudah, 1 soalan susah. Okay? Soalan mudah ni macam mana? Soalan mudah ni dia punya maklumat memang dah ada dalam petikan. Soalan yang susah ni dia nak kamu fikirkan jawapan tu. Biasanya yang YY tu lah. Okay? Yang YY tu kamu kena fikirlah jawapan dia macam mana. Alright. Now, menjawab tu tak ada masalah. Tolong ingat kepada format ayat yang Kapten ajar kamu. Jawab dengan menggunakan ayat. Tak payah nak menjawab soalan. Contoh dia macam, where do you live? The place where I live is at Bandar Baru Bangi. Buat apa nak menyusahkan diri jawab macam tu? Where do you live? Kamu jawablah, I live at Bandar Baru Bangi. Menjawab macam tulis ayat. Tapi biarlah ayat tu penuh. Faham? Janganlah live in Bandar Baru Bangi. Itu bukan ayat penuh. Okay? Contohnya kat sini, why the family could no longer stay in their big house. Apa ni? Cuba tengok sekejap. Okay. He had spent all his money on a ship that he sent out to the sea for trade. Now he learned that the ship was gone. Everything was lost. Okay. Alright. So why the family could no longer stay in their big house? Okay. The family could no longer stay in their big house because they were poor, ataupun because the father had spent all of his money on a ship. Okay. But all their money was lost at sea. Macam tu je lah. Faham? So cuba untuk gunakan ayat yang simple. Tak nak pakai ayat yang terlalu complicated. Okay? Itu untuk subjektif. And bila kamu menjawab, okay, yang ni yang paling penting. Tolong tengok betul-betul. Tengok. Bila kamu tengok soalan tu, kamu nampak kat sini past tense. Kamu menjawab pun dalam past tense. Faham? Kalau macam ni tak apa lagi. Soalan macam ni tak ada masalah. Cuba kita tengok soalan macam ni pula. Okay. Okay.
kat sini dia tak bagi past tense kan? Okay, tapi kat sini dia bagi past tense. Nampak? Kat sini dia bagi past tense. Okay, so kamu tengok, kenapa sini past tense? Kenapa sini past tense? Kenapa sini tak past tense? Ini soalan why do you think? Maksudnya kamu menjawab I think. Bila kamu pakai bahagian cerita tu, semua past tense kan? Kamu pun jawab dalam past tense bahagian yang cerita. Nampak? Okay, so be careful kat situ. Tak nak ada yang tersilap tenses bila menjawab soalan. Cuba tengok soalan lain. Allah, ni blur lah pula. Oh, blur. Okay, tengok ni, tengok soalan ni. Why do you think has the lowest starting price for its food? Why do you think has the lowest starting price for its food? So bila kamu menjawab pakai past tense ke kamu menjawab pakai present tense? Anybody tell me? Past tense ke present tense? Boleh bagi tahu siapa-siapa? Krik. Kat mana Captain? Yang tadi tu, soalan yang Captain highlight Present. tu. Why do you think Mat Brinjal's restaurant has the lowest starting price for its food? Jadi bila kita menjawab, kita pakai present tense ke kita pakai past tense? Tadi Ryan jawab tadi, apa Ryan? Oh, Aku cakap apa tadi? present. Present ke past? Sekejap ni. Past tense. Okay, siapa yang cakap past tense tu? Kenapa past tense? Kenapa past tense? Why do you think? Sebab dia tulis. Sebab dia tulis dekat soalan tu. Mana dia tulis soalan? Ada past tense. Mana ada past tense ni? Yang has tu. Has is past tense ke present tense? Present. Present tense. Has is present tense. Had is past tense. Ingat. Okay. Has tu maksud dia mempunyai. Had tu maksudnya telah mempunyai dahulu. Okay. Alright. So when you see the question is like that, so you be careful. Okay. Soalan subjektif, kebanyakan di antara kamu tak ada masalah sebab kamu nak buat ayat, kamu boleh sebenarnya. Cuai dekat tenses, cuai dekat gelojoh nak menjawab, lepas tu kau menjawab tapi kau tak check betul-betul ayat kau tu betul ke tidak. Mungkin kamu tersilap sedikit. Nampak? Okay. Okay. So nampak sekarang kan di mana masalah-masalah kamu. Okay, ini untuk paper 1. Okay. So tak akan kamu jaga-jaga benda tu bila kamu menjawab. Selepas siap, tolong semak. Okay, semak betul-betul. Benda-benda yang kecil-kecil macam ni, list tu ada dessert that you can enjoy, benda-benda kecil macam ni, janganlah kamu buat spelling mistake. Faham? Sebab dia suruh list. Bila list tu dia boleh list daripada sini. Kita tahu gambar tak apa clear tak apa tak apa. Sebab soalan ni bukan kamu jawab pun. Bila dia suruh list, kamu ambil daripada gambar, ambil daripada petikan kan. So pastikan kamu salin lah betul-betul. Ada yang disuruh senaraikan, salin balik pun salah je. Macam mana nak tolong? Okay. So jangan buat macam tu. Okay. Sebab yang itu kertas 1. Kita tengok kertas 2 pula. Okay. Sekejap je ni, nak habis dah ni. Lepas ni kamu terus menjawab exam. Untuk kertas 2, okay, kamu tahu section A dia bagi macam ni, ataupun dia bagi petikan, lepas tu dia bagi jadual ke apa ke, isi ruang kosong. Betul? Ada 5 ruang kosong kamu kena isi untuk kertas 2. Lepas tu kita ada section B untuk guided writing ataupun ulasan. Dalam bahasa Melayu kamu panggil ulasan. And then section C, essay yang besar tu lah. Tengok section A dulu. Section A, maklumat ni, 5 markah ni tak nak buat salah kalau boleh. Faham? Sebab kamu akan dapat 10 per 50, 20 per 100. Jadi macam mana tak nak bagi salah? Check and double check, check and double check. Itu sahaja. Okay? Bila kamu check maklumat. Maklumat yang kamu isi kat sini, nak tahu betul ke tidak, kamu tengok kepada ayat dia, tengok kepada ayat sebelum dia, tengok kepada ayat tadi tu selepas. Sebelum dia,
dengan ayat selepas dia. Okey. Bila kamu tengok ayat sebelum, ayat selepas, ayat yang ada ruang kosong, dan kamu tengok keseluruhan teks, kamu boleh dapat clue apa sebenarnya jawapan yang paling sesuai kat ruang kosong tu. Ngam ke tidak jawapan kau. Lepas dah jawab, tengok ayat tu. Faham? Tengok ayat tu, ada apa-apa yang kurang tak? Ada apa-apa yang aku tertambah tak? Kena tak? Baca soalan tu kuat-kuat. Sebab kau kat rumah juga kan, baca soalan tu kuat-kuat. Kalau macam ni, hi, my name is Nurul, I would like to enter the apa? Baca. Dekat sini kontes ni sebenarnya kan, cupcake eating contest. Okay. My name is Nurul, I would like to enter the cupcake eating contest. So baca, hi, my name is Nurul, I would like to enter the cupcake eating contest. Ngam lah, ngam. Kalau lah contoh soalan tu dipadamkan ni, okay, dia bagi garis sampai sini je. Hi, my name is Nurul, I would like to enter cupcake eating contest. Macam something missing. Kamu tahu lah, kamu kena tambah sesuatu. Nampak? Hanya bila kamu baca je, baru kamu akan betul-betul perasan apa yang kurang sebenarnya. Sebab bukan semua benda kamu kena isi maklumat je kan. Ada yang kamu kena tambah-tambah kan. You know this. Okay. So make sure you read properly. Tak naklah buat salah kat sini. Sebab ini jawapan yang ada depan mata. Kamu hanya perlu pindahkan dengan cara yang betul saja. Okay. Cuma kamu kena tambah sikit-sikit. So careful kat sini. 10 markah tu kita nak. Next part is this one. Yang bahagian B1 ni, yang ada 3 ruang kosong ni, ini pun tolong jangan salah. Yang ini something very important. Apa yang dia nak tu, baca betul-betul soalan tu, B1 ni, apa yang dia nak, baca betul-betul. Kenal pasti maklumat tu daripada soalan. Lepas tu pindahkan bulat-bulat macam dalam soalan. Jangan tambah-tambah, jangan ubah huruf, jangan ubah huruf besar, huruf kecil. Tak payah. Faham? Contoh kat sini, senaraikan 3 aktiviti yang boleh dilakukan di Pantai Penarik. List of 3 activities you can do at Penarik Beach. So you go at Penarik Beach, you tengok, enjoy beautiful white sandy beach, see sunrise during dawn, relaxation on the bustling day trip by nearby area, enjoy famous ikan celup tepung ni. Okay. Enjoy beautiful white sandy beach, scenic view of sunrise during dawn, perfect for relaxation. Okay, relaxation. Day trip to nearby island, enjoy famous ikan celup tepung. Okay, so kamu pilih lah 3 daripada ni. Tulis sebiji kat situ. Jangan ubah apa-apa. Faham? Macam ni soalan ni kan, kalau kamu tengok betul-betul macam pening tak kalau kamu tak faham ni. Enjoy the beautiful white sandy beach. Tak ada aktiviti pun, kita tulis lah swimming in the water at the beach. Apa pandai lah kau. Jangan. Faham? Ini dia nak kamu ambil bulat-bulat maklumat daripada petikan ataupun gambar seperti mana yang dia nak. Apa maklumat yang dia nak. Jangan salah maklumat pula. Maklumat yang dia nak, salin balik bulat-bulat. Itu sahaja. Jangan ubah-ubah. Faham 3 markah je pun. Tapi sebab 3 markah tu boleh efek kat kamu dapat A ataupun B tau. So please be careful. Okay, untuk yang ini pula, soalan yang ulasan, baca ni dulu betul-betul. Baca dia punya soalan. Ingat Captain dah terangkan banyak kali dengan kamu. Tahun 5 dan tahun 6 Captain dah pernah cakap. Soalan tu dia akan ada 2 bahagian. Satu, what you are going to write about. Apa yang kamu akan tulis. Ni, you would like to write a postcard to your friend telling him or her about one interesting place you have visited there. Itu ialah apa yang kamu nak tulis. Lepas tu dia akan ada situasi. You recently went for a holiday in Terengganu. Ini ialah dia punya situasi. Okay? Situasi dia di sini. So please baca dua-dua, fahamkan situasi, fahamkan soalan apa yang kamu nak tulis. Captain tak nak pula. Okay? Soalan dia keluar, you would like to write a postcard to your friend. Contoh macam ni, kau pergi tulis, hi cousin. Ada aku datang rumah kau, aku ketuk-ketuk kepala kau orang. Faham? Baca soalan tu betul-betul. Alright? And then bila kamu menjawab, kamu kena pilih kan? Pilih maklumat daripada sini. Betul? Okay. Bila kamu pilih tu, tengok kepada soalan. Kadang-kadang ada soalan tu, benda yang dipilih tu tak ada pilihan. Memang itu je yang ada. So kamu kena pakai itulah. Ada soalan dia ada banyak, jadi kamu boleh pilih 3 sahaja. Okay, kalau pilihan dia banyak, pilih 3. Kalau pilihan dia tak banyak, pakai je semua yang ada. Okay. Cuba untuk selitkan isi tersirat. Captain dah ajar lah dengan kamu macam mana nak masukkan isi tersirat. Ada teknik-teknik dia Captain dah pernah ajar. Okay, tolong jangan lupa.
Alright, kamu boleh pakai because, boleh pakai so. And kebiasaannya isi tersirat kamu tu, kamu kelentong kan, isi tersirat ni kamu kelentong. Jadi kamu nak kelentong macam mana? Kamu kelentong ikut kepada situasi kamu. Faham? You recently went for a holiday in Terengganu. So kau kelentong cakap kau tak pernah pergi Terengganu. Jadi kau cakap, wow, I was like so amazed to see that. I was so amazed to see this. I had a very amazing time. Macam tu. Kelentong. Yes, dia. Kalau tulis macam pengalaman kita terpijak ketam ke, macam tu boleh? Kat pantai. Kalau macam dia kena dengan ni kan, boleh. Tapi, ada tapi dia, Ryan. Kamu jangan cerita panjang sangat tau. Sikit je. Okay. Bagi macam pendek je. Sebab apa? Kamu ingat dia ada 50 ke 80 patah perkataan. Maksudnya paling banyak kamu boleh tulis 89 patah perkataan. English ni dengan BM, beza dia BM biasa kau tak cukup perkataan. Tapi bahasa Inggeris ni masalah dia kamu selalu terlebih perkataan. Okay, sebab dia limit. Alright. So pastikan 80 perkataan, 89 paling banyak. Okay, kalau terlebih cuba kurangkan. Alright. Selepas itu we have our essay. Bila kamu nak menjawab soalan essay, dia akan bagi kamu dua pilihan, question 1 dengan question 2. Pilih yang mana? Pilih yang kamu yakin. Okay, pilih yang kamu yakin. Yakin maksud dia apa? Yakin ni, tengok ni. Perkataan dia. Perkataan dia banyak, kau faham. Okay, boleh aku boleh buat essay ni. Sebab aku faham banyak perkataan kat sini. Okay, gambar, tengok gambar. Okay tengok gambar pun boleh faham cerita dia macam mana. Tengok gambar ni. Okay, gotong royong. Okay, pergi daripada sekolah, ada school bus daripada sekolah, pergi gotong royong dekat Taman Seri Budi. Lepas tu ni. Okay boleh clean up, orphanage, instruction, collected plants, vase, rake, plastic bag, pull up, paint, wall, grateful. Oh, ada dia punya mulakan cerita kamu dengan the pupils of 5 Mumtaz went to Taman Seri Budi orphanage last Saturday. Day sambung. Okey lah, boleh lah. So bila kamu faham apa soalan yang dibagi, kamu faham jalan cerita, macam kamu dah ada idea, yakin bolehlah pakai soalan tu. Okey. Benda yang kamu kena jaga. Alright. First, kalau soalan tu bagi kamu opening ataupun bagi kamu penutup ke, tolong gunakan and salin balik bila kamu menjawab karangan kamu. Faham? Kalau dia tak bagi, kamu buatlah sendiri macam Kapten dah ajar. Kalau dia bagi, tolong gunakan. Yang kedua, perkataan yang dia bagi bukannya wajib pakai. Faham tak? Okey? Tak wajib pakai. Pakai mana yang perlu sahaja. Maksudnya kalau ada perkataan yang kamu tak faham, kau jangan main hentam pakai perkataan tu. Tak payah pakai pun tak apa. Okey, sebab kamu tengok ni. Mana dia bagi ni? Ada ni dia bagi. Ni. Kamu boleh menggunakan perkataan yang diberi untuk membantu kamu. Apa dia cakap? Kamu boleh. You may use the word. Kamu boleh gunakan perkataan. Maksudnya bukannya kamu wajib. Tapi ada setengah di antara kamu ni, dia pakai semua perkataan kat situ. Dia nak juga pakai semua perkataan kat situ walaupun dia tak faham. Nanti last tu binatang jadi makanan, makanan jadi transport. Dia memang belasah je pakai. Sebab dia tak faham perkataan. Okay? So don't do like that. Alright? Okay, selepas tu bila kamu menjawab essay, tolong rangka dulu karangan kamu betul-betul. Macam Kapten pernah buat dalam kelas kan? Rangka dulu, tengok, buat. Okay, jangan terus start. Alright, and kau kat rumah. So, tak apa lah, banyak masa kan. Walaupun sepatutnya 1 jam 15 minit, tapi kau kat rumah. So, I'm not asking you to cheat, but, Okay, so that's it. Selepas habis semua, semak, pastikan puas hati. Lepas tu tutup, letaklah balik dalam plastik. Habis. Boleh? Okay? Pastikan kertas exam kamu tu kamu tuliskan nama. Okay, tuliskan nama. Kalau tak tulis nama, aku jadi kapten. Apa dia? Sekali lagi. Kalau tak tulis nama, apa jadi kapten? Kalau kau tak tulis nama, lepas tu kau tak hantar, bila kau hantar kertas tak ada nama, macam mana nak tahu siapa punya kertas sayang?
Nanti nak key in markah macam mana? Okay. Alright. Okay, baik. Okay, so sesi dah habis. Sesi taklimat dah habis. Okay. Sekarang ni Kapten akan mulakan peperiksaan pemahaman dahulu. Baik. Kapten akan bagi freedom dekat kamu sekarang ni. Okay. Untuk penulisan, Kapten tak akan duduk dengan kamu buat penulisan. Okay. Sebab habis pemahaman, Kapten nak bagi kamu rehat. Kamu buat penulisan di masa yang sesuai lah. Okay, sebab Kapten tak tahu kamu punya schedule macam mana hari ni. Ada ramai yang berbeza-beza schedule. Dia kena kongsi bahan apa semua. So I understand that. Untuk pemahaman, kita akan buat sama-sama di sini. Siapa yang contoh memang tak boleh nak join Kapten, okay, kalau kamu tak dapat nak ikut duduk sekali buat dengan Kapten, kamu boleh leave, tak ada masalah. Okay, alright, kamu boleh leave. Before kamu leave tu, tolong isi kehadiran. Please. Sekejap. Kita buat kehadiran dulu. Kapten tak nak, Kapten bukan memaksa tau kamu jawab exam depan Kapten ni. Okay, alright, Kapten tak memaksa. Ini hanya sebab ada orang dia mungkin dia nak buat depan Kapten sebab dia nak dia nak rasa macam exam tu betul, ataupun dia nak rasa secure, selesa sikit, takut apa-apa hal. Alright, so tak apa, it's okay. Sekejap Kapten nak buat ni. Kapten nak buat kehadiran. Okay, sebelum, kalau ada yang nak keluar, boleh keluar. Okay, tapi sebelum kamu keluar tu, please key in kan kehadiran kamu di sini. Kita akan bagi link. Okay. Alright. Okay, dekat chat tu ada link kehadiran. Boleh isikan kehadiran kamu. Okay, alright. Lepas tu siapa yang rasa dia nak keluar, boleh keluar. Buat exam tu hari ni tau. Faham? Ikut jadual ikut hari ni. Siapa yang nak stay. Sediakan kertas pemahaman di meja kamu sekarang, depan skrin. Alright. Kertas pemahaman tahun 6 dan juga tahun 5. Okay, I'm gonna stop presenting now. Okay. Alright, semua sediakan kertas. Alright. Tuliskan nama kamu di kertas pemahaman soalan dulu. Tulis nama penuh dengan kelas. Okay. Lepas tulis nama di kertas OMR.